Right. Okay, Alhamdulillah. Zi. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat kembali semula ke kelas kita di minggu yang kedua, iaitu untuk kelas design theory. Betul teori design ataupun design teori Right. Okay. So seminggu lepas kita ada buat perjumpaan 2 kali. Tak silap saya lah. 2 kali perjumpaan berkaitan dengan design teori. Okay. So kalau diikutkan sebenarnya minggu lepas minggu lepas itulah kita ada perjumpaan 2 kali. Right, okay. Dan sebenarnya minggu lepas memang saya ada buat recording untuk awak punya kelas tu yang di sini tu. Tapi bila saya recheck balik, there was a problem dengan kita punya mikrofon. So jadi awak akan nampak saya je tak ada suara. So there was no point untuk saya nak post. Okay. So tapi tak apa, minggu lepas just a slightly brief apa yang you guys akan go through untuk di semester. Okay. So today is the first class yang betul-betul kita akan start dengan classes lah. Apa yang kita akan go through and so on. Alright. Okay. Alright. Okay. Before kita betul-betul start go on, alright, okay, kita just nak simply discuss dulu, alright, okay, berkaitan dengan apa yang kita akan go through hari ni, alright, okay, supaya tak adalah you guys terkejut kan, sebab tiba tak ambil kelas design, tiba-tiba ambil kelas design alright, okay, antara you guys lah, kita ada kat sini, kita ada Batrisha, kita ada Faiz, kita ada Zarif, kita ada Auni Inshira, Anissa, okay, alright, dan kita ada Aimi, alright, okay, antara you guys 6 orang ni, okay, apa yang you guys faham tentang visual communication? Dalam bahasa Melayu dia adalah komunikasi secara visual. Dia satu bentuk penyampaian maklumat tapi dalam bentuk yang digital. Penyampaian maklumat dalam bentuk digital. Alright, okay. Lain yang ada dalam kelas ni? Apa yang anda rasa, anda faham tentang visual communication? Ataupun dalam bahasa Melayu adalah komunikasi secara visual. Apa yang you guys rasa? Apa you guys rasa dan apa you guys faham dan apa yang you guys boleh explainkan berkaitan dengan visual communication? Yang selalu digunakan waktu kelas. Yang selalu digunakan waktu kelas seperti? Sekarang ni Google Meet. Okay, Google Meet. Alright, okay. Lain? Selain daripada tu, ada lain? Dia macam nak menyampaikan idea yang apa tu yang boleh nampak pada semua orang. Menyampaikan idea untuk bagi nampak pada semua orang. Menyampaikan idea kepada bagi nampak semua orang. Okay, alright. Okay, lain? Batrisha? Macam pengiklanan dekat televisyen ke atau papan poster yang ada dekat board macam dekat highway apa semua macam tu. Okay. Alright. Okay. Anissa? Penyampaian komunikasi dari contohnya video. Ni Anissa Sabah tu Awak masuk balik kelas saya Alright, okay. Penyampaian tadi penyampaian apa? Komunikasi dalam bentuk video. Penyampaian komunikasi dalam bentuk video. Alright. Okay, Zarif? Biasanya penyampaian dalam bentuk gambaran. Penyampaian dalam bentuk gambaran. Okay. Muhammad Muiz, selamat datang ke kelas. Ada Muiz? Ya, ada. Okay. Apa yang anda boleh ceritakan tentang komunikasi visual?
apa yang anda faham, dia tak ada salah betul. Apa yang ceritakanlah apa yang anda rasa, yang anda tahu tentang komunikasi visual ataupun visual communication. Penyampaian maklumat daripada bentuk gambar ke Penyampaian ataupun video. Okey, penyampaian maklumat dalam bentuk gambar ataupun video. Right, okey. Bila kita bercerita ataupun bila kita nak tahu tentang visual communication okey. Visual communication ni sebenarnya dia tidak kisah dalam bentuk digital form ataupun non-digital form. Dia tidak semestinya focusing kepada satu portion of kita punya medium saja, seperti tadi ada orang kata video saja, ada orang kata gambar sahaja. Dia adalah more focusingkan kepada penyampaian sesuatu benda dalam bentuk visual. Okey, dalam bentuk visual. Okey, dia tidak semestinya maksudnya tak ada teks langsung ke pun tak ada. Dia maksudnya penyampaian maklumat. Kita nak cuba menyampaikan maklumat melalui penglihatan, melalui penggambaran. Apa yang kita nampak itu yang kita nak cuba sampaikan. Itu kita panggil komunikasi secara visual. Okey. Contoh yang orang kata apa yang paling clear cut dan the things that diorang selalu buat, okay, the things that diorang buat dekat luar tu adalah kalau kita tengok whenever you guys go to any roadside in Malaysia punya road system, right, you guys will find out there was a signboard that in which they have located a few things that doesn't have any text on that. Like for example, kalau kita pergi kat kawasan kampung, you guys akan nampak ada gambar binatang yang diorang akan letak. Ada tak ada tulis apa-apa kat gambar binatang tu? Tak ada kan? Okay. Itu maksudnya dia nak berkomunikasi dengan kita secara visual. Dia ingin memberitahu kepada kita bahawa kawasan yang kita akan lalu tu adalah kawasan haiwan. Okay, kalau macam for example, siapa yang balik ke Kelantan daripada Ipoh mengikut jalan Great, you guys akan dapat signboard, 2-3 jenis signboard binatang ada. Ada tapir kat situ, ada gajah kat situ. Okay, so selalunya signboard pertama akan keluar signboard gajah, dan belakang signboard gajah tu dia akan letak satu lagi signboard, dia beritahu apa yang kita perlu lakukan sekiranya kita bertembung dengan gajah. Okay, dan bila dia jalan ke depan tu, you guys akan jumpa satu signboard tapir. Alright, okay. Jikalau kita lalu kat kawasan perkampungan ataupun kawasan-kawasan yang kurang trafik, okay, dan jarang kereta lalu, dia akan letak gambar lembu. Okay, so tapi dekat gambar lembu tu dia tak bagi tahu apa. Sorry. Dia tak bagi tahu apa-apa pun. Dia just letak gambar tu sahaja. Itu bermaksud dia nak kita berkomunikasi melalui secara visual. Okay. So macam mana dalam kita punya design teori kita, apabila kita nak buat design, kenapa visual communication tu sangat penting? Bila kita sebut pasal design communication ni, design communication ni, teori yang awak akan belajar ni adalah teori yang di mana every time you guys nak do design, you guys kena implement this kind of punya teori. Yang di mana bila kita nak buat satu design tu, macam mana kita nak letak ni kat sini, kenapa nak letak sini, kenapa gambar dia kena gambar lembu ni, bukan gambar lembu ni, kenapa gambar tapir ni, bukan gambar tapir ni. Sebab apa? Kita nak every single each person yang tengok benda tu, semua akan dapat the same image. Dia tak boleh maksudnya kita akan ada 1001 kind of punya perception on that particular image yang kita nak try to represent. Okay? Itu cara sebenarnya visual communication works. Okay? Yang you guys kena faham on the first place. Design communication adalah untuk memberitahu kita sesuatu maklumat melalui visual. Okay. Satu lagi benda yang saya rasa contoh the most simplest example that you guys can get through what they say about visual communication is whenever you bought a new mobile phone, you also been included in the box is your manual book. Remember that you have the manual book, right? Okay. I think the current mobile phone, right, since that the last 5 years, they didn't include the manual book in which you have to download from their website. But if you return back to the last 10 years, in which the time that you guys use Nokia, Samsung, maybe Akata, Sega, right, inside the box they will include some tick of manual book in which you have to know on how to insert your SIM card, on how to on your telephone, on how to
select the item inside the menu itself, right? Okay, bila dia menunjukkan gambar tu, secara automatically kita tak baca pun kita tahu, okay, ambil singkat, letak, cucuk sini, lepas tu on dekat button ni, dia akan tulis siap, ada arrow dan macam. Kalau dia tulis dalam bahasa Cina pun kita akan faham lagi. Kenapa? Sebab itu adalah visual yang dia cuba sampaikan. Maybe ada antara you guys yang ada pernah beli barang daripada China ke apa benda kan. You guys beli headphone ke, you guys beli apa benda, menu datang dalam tulisan Cina. Kita tak faham. Tapi because of the gambar yang dia letakkan situ, dia tunjuk okay, arrow kat sini, apa benda, secara automatically kita punya brain boleh tahu okay, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Kenapa kita boleh jadi macam tu? Sebab memang diorang dah design that particular gambar, that particular image tu supaya every single each person, tak kisahlah daripada mana kita datang, kita boleh interpret that information as a satu punya information. Dia takkan ada multiple of information. Dia takkan ada. Dia akan ada satu saja. Oh, ini button on. Oh, ini button off. Ini cara masuk SIM card. Oh, ini cucuk USB. Oh, ini cara charging. Dia memang akan keluar dari tu. Itu kita panggil pasal visual communication. That's why bila nak jadi orang yang boleh buat design ni, bukan calang-calang orang lah. Maksudnya, kenapa saya kata bukan calang-calang orang? Sebab setiap satu design yang dihasilkan tu, dia ada dia punya basic dan prinsipal yang dia apply supaya everyone will have imagination on the same page. There was no one gonna have a very slightly different perception on that particular area lah. Okay, that's why kadang-kadang maybe lah antara kita ada 2-3 orang, maybe dalam 10 tu akan ada satu yang akan ada, orang kata apa, sighted of that information yang dia trying to deliver. Tapi basically 9 out of 10 akan dapat maklumat yang sama. Okay, the most common yang kita nampak lah, macam saya cerita dengan awak tadi lah, signboard dekat jalan, manual yang awak baca dan sebagainya. So macam mana benda ni boleh re-apply? Macam mana benda ni apply? Melalui design. Alright? Okay, design, visual design ni lah kita nak tahu adalah melalui visual design. Okay, so untuk kita punya kelas hari ni, kita nak tengok the basic of kita punya visual design. Okay, so at least you guys tahu macam mana visual design dia hasilkan, dia punya theoretical dan sebagainya lah. Alright, okay, it's gonna be a very compact punya slide for this morning. So kita just akan go through saja. So insyaAllah that you guys boleh faham lah. Okay, what's the thing is relates all about, right? Okay, hold on for a while. Alright. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak? Boleh. Boleh ya, ada Alright. Okay. Hari ni kita tengok the maksud visual communication. Kita nak tengok explain of the history sikit and then the definition of visual theories dan juga visual analysis. Benda ni dia agak pening juga sebab ini adalah first time you guys go through benda ni, agak pening. Tapi kita akan adapt. Dia tak boleh hari ni you guys belajar, tiba-tiba you guys terus jadi otai designer, tak. Dia benda ni akan take time. Right, okay. So you don't have to worry about this lah. Okay, so kita tengok dulu gambar ni. Okay, ini adalah gambar yang di mana ada nature disaster kat sini. Okay, yang di mana ada gambar kapal terbang, ada gambar kereta, semua dalam flood. Alright, okay. Lepas tu kita ada gambar perempuan ni. Okay, dan kita ada satu lagi gambar yang macam ni. Right, okay. Gambar ni, right. Okay, there was 4 picture Picture 1, picture 2, picture 3 and picture 4 and the last one. Alright. Okay. So sekarang ni kita tengok gambar yang pertama. Gambar pertama, okay. Saya nak semua orang tengok gambar ni dan semua orang come up with one single sentence yang describe the whole things. Okay. Saya nak you guys tengok dan you guys come up with one single sentence, not that long, alright, very simple single sentence that can describe what kind of situation that you guys boleh explain
in just one single sentence based on this particular image? Tsunami. Alright, okay, got it? Boleh Okay, kita start dengan Muhammad Faiz. Faiz ada Yes, sir. Faiz? Macam mana, Sir? Macam One single mana? sentence. Buat satu ayat yang boleh menggambarkan apa yang awak nampak. Kemusnahan. Kemusnahan ni, okay, alright, okay. Batrisha? Bencana alam. Bercanda alam, alright. Okay, lain, Zarif? Banjir kilat. Banjir kilat. Aimi? Tsunami yang sangat teruk dekat negara tu. Tsunami yang sangat teruk dekat negara tu. Auni? Natural disaster. Natural disaster, alright, okay. Muiz? Gempa bumi. Gempa bumi, alright. Okay, and the last one, Anissa. Tempat pembuangan barang terpakai. Okay, tempat pembuangan barang terpakai. Right, okay. Itu adalah persepsi awak masing-masing there's nothing right, there's nothing wrong. It's your own perception. Apa you guys nampak, that's you try to deliver. Okay, every single person of you guys, you have your own perception on this particular image. Okay, and there's no any direct or correct punya wordings that we can describe this kind of punya image. Okay, so we skip into a second punya image. Nanti kita akan discuss, don't worry. Okay, kita skip to second punya image. Okay, so with this image, the same thing. Okay, describe apa you guys nampak, what you guys can explain, right, with this kind of image. Right, kita start dengan Aimi. Aimi laju. Okay, Aimi. Apa dia? Dia nampak macam orang miskin. Okay, orang miskin. Lain, Batrisha? Macam kebuluran. Kebuluran. Alright, Faiz? Nampak kehidupan orang lama. Kehidupan orang lama. Alright, Auni? Macam famine. Apa dia? Ni macam kelaparan juga. Alright, okay, kelaparan. Zarif? Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Okay. Nisa? Hunger. Hunger, alright, okay. And then the last one, Muiz? Nampak macam macam dalam kesusahan lah. Okay, dalam kesusahan. Alright, okay. Okay, tak apa, no worries. Right. Okay, kita go to the third image. Okay, yang ni. Tengok gambar dia betul-betul. Okay, tengok gambar dia betul-betul. Right. Okay. Now, cuba describe. Apa yang anda boleh describe tentang gambar ni? School trip. Okay, Anissa school trip. Batrisha tadi? First day at school. First day at school, okay. Lagi? Dia ajar budak untuk disiplin. Okay, dia ajar budak untuk berdisiplin. Okay. Zarif? Jaga keselamatan pelajar. Jaga keselamatan pelajar. Alright. Auni? Macam buat kelas keselamatan untuk kelas keselamatan.
Oh, macam untuk buat kelas keselamatan. Alright. Okay. Muiz? Macam dah disebut Ha? Dah disebut Dah disebut Dah. Okay. Tak sebut pun dah tak tahu. Macam dah semua dia pun sebut dah. Okay. Tapi kena ada perception daripada awak juga. Apa yang you rasa? Kalau sama tak apa, no worries. Cuma Macam nak tengok. hari persekolahan Okay, hari persekolahan. Okay. Ivy? Saya nampak macam polis tu nak selamatkan budak tu daripada something masalah and dia suruh budak tu beratur. Alright. Okay. So ada orang cakap perhimpunan, ada orang cakap latihan keselamatan, ada orang cakap ada satu situasi yang pihak polis tu cuba nak selamatkan these kids dan sebagainya. Alright, okay. So a different punya perception lah daripada different people, okay. No worries. Okay, and then this one. This one is the fourth image, okay. Look carefully. And then try to give a single sentence what you guys can describe this kind of punya image. Right, kita start dengan Anissa boleh? Rasanya pasal kaum ataupun tribe. Okay, kaum atau tribe. Faiz? Dia ada mata yang cantik. Dia ada mata yang cantik. Alright, okay. Uni? Macam poverty macam orang miskin lah macam tu. Alright, okay. Batrisha? Dia macam cakap dia ada something yang dia nak bagi tahu tapi dia tak dapat nak terangkan sebab kemiskinan dia macam tu. Dia nak something tapi tak boleh macam tu. Alright, okay. Saya faham. Zarim? Reaksi muka yang menunjukkan ada sesuatu yang dia pendam. Okay, alright, okay. Imi? Kecantikan sesuatu kaum tu. Kecantikan sesuatu kaum. Alright, okay. Muiz, the last one. Tengok macam dia sedih. Tengok macam dia sedih. Dia sedih Oh, dia sedih Kadang-kadang kita tak tahu kan. Tengok rupanya kain dia ni Louis Vuitton punya brand kan. Ada kan sekarang ni kan brand-brand yang buat koyak-koyak kan. Louis Vuitton, Guess, apa lagi brand apa? Chanel pun ada koyak-koyak ni kan. Mana tahu kan. Alright, okay, tak apa. Okay, kalau kita tengok balik ini just nak test you guys punya interpretation of apa yang you guys nampak with your own eyes. Alright, okay. There's nothing right, there's nothing wrong. Every single each of you have the right to think what you punya perception about something that you see. Tapi kalau kita tengokkan secara tidak langsung, ada 4 gambar yang berbeza dan kita ada 7 orang student dalam kelas ni. Dan setiap satu student ada dia punya own perception. Okay. Bermaksud sebenarnya apa yang dia cuba sampaikanlah gambar yang kita tengok ni sebenarnya adalah gambar yang belum diolah ataupun belum dibuatkan dan diimplement menggunakan visual theory ataupun visual communication. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita ada pelbagai jenis interpretation. Dia bukan ada satu saja interpretation yang akan ada. Kalau macam for example, kalau kita ada 7 orang, kalau 6 orang memberi jawapan yang sama, seorang berbeza, maksudnya visual theory ataupun visual design yang kita dah apply dalam kita punya tu akan menjadilah. Tapi sekarang ni kat sini ada orang kata ini adalah tempat pembuangan sampah, ada orang kata nature disaster, ada orang kata ni, ada orang kata ada tsunami. Okay, walaupun dia tak ada tulis apa-apa pun, dia tak bagi tahu pun ini tempat sampah, dia tak bagi tahu pun sekarang ni tengah berlaku tsunami dan sebagainya. Sebab apa? Sebab every single each
human ada diorang punya own perception, ada diorang punya own interpretation of apa yang diorang nampak. Alright, okay. Dan kalau tengok kat sini pun, gambar ni pun sama. Ada orang kata nampak macam hunger, ada orang nampak macam kemiskinan, kebuluran dan sebagainya. Alright, okay. Disebabkan apa dia jadi macam tu? Sebab apa? Berkemungkinan awak nampak gambar ni hitam putih. Satu, dia akan reflect apa yang kita nampak secara tak langsung. Tapi jikalau saya tukarkan dia jadi colour, berkemungkinan juga you punya perception akan berubah. Betul? Okay? Sebab dia hitam putih dan muka perempuan tu macam susah dan pakaian dia pun kita nampak macam susah. Okay? Tapi sebab kita nampak yang this side saja. Tapi maybe bikin saya blow out. Saya tunjuk yang white dia. White punya view. Sebenarnya dia orang ni berada dekat satu kawasan istana dekat London, kita tak tahu, ataupun istana dekat Scotland, kita tak tahu. Diorang ni part of satu event, kita tak tahu dan sebagainya. Right? Tapi apa yang kita nampak dengan mata kita, itu yang kita cuba interpret, yang kita cuba nak tengok benda tu. Okay? Dan yang ni pun sama. Interpretation untuk yang ni ada banyak perbezaan. Ada orang kata ada situasi yang di mana polis cuba selamatkan, ada orang kata school trip, ada orang kata there was assembly, ada orang kata dia orang tengah belajar untuk mendisiplinkan budak dan sebagainya. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab apa? Terlalu banyak information yang you guys nak kena interpret. You guys nak tengok kereta dekat mana, you guys nak tengok orang dewasa tu, siapa orang dewasa tu. Okay? Lepas tu nak tengok the numbers of kanak-kanak dekat situ. Kenapa number of kanak-kanak ni macam ni? The situation, kenapa kanak-kanak tu beratur macam ni? Kenapa there was a one child dekat situ, dia menangis pula dan sebagainya. So there was a lot of information you guys nak interpret. Bila kita terlampau banyak sangat information kita interpret, kita akan jadi a various of orang kata apa? Perception yang akan keluar. Ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni dan sebagainya. Sama juga dengan yang ni. Walaupun ini as a single image, single photo, okay, interpretation yang you guys buat dekat sini adalah various. Okay, ada orang kata dia ni adalah apa, keunikan sesebuah puak ataupun satu tribe. Okay, dia kesedihan sebab dia miskin. Tadi ada orang kata apa lagi berkaitan dengan dia ni apa tadi, sakit lah benda dan sebagainya. Okay, sebab setiap orang mempunyai interpretation yang berbeza. Okay, empat sampel gambar ni yang saya tunjuk ni kepada you guys lah, untuk menunjukkan kepada you guys 4 jenis gambar ataupun 4 visual yang tak ada kita apply apa-apa visual communication punya theory. It's just a random punya image, just a simple punya image yang nak menunjukkan apa yang kita berfikir tentang kita punya gambar tu. Sebab setiap orang akan mempunyai interpretation yang berbeza. Okay? Macam for example lah, bila kita tengok gambar ataupun kita tengok video dekat Facebook ataupun Twitter. Okay, ini kita cuba deep down sikit lah tentang you guys punya life. Okay, everyone have you guys punya own Instagram Semua ada account Instagram kan? Semua ada account Twitter kan? Alright, okay. Facebook pun saya tak sure you guys ada ke tak ada. Sebab you guys adalah baby boomers. Baby boomers ni dia tak main Facebook. You guys move on kepada Instagram, TikTok and everything kan. TikTok ada TikTok? TikTok ada TikTok? Siapa tak ada TikTok? Angkat tangan. Oh yo, Aimi tak ada TikTok. Yang lain semua ada TikTok ni. Pak Is, Auni, Batrisha, Anissa. Anissa ada TikTok Anissa? Ada. Oh, ada TikTok. Zarif ada TikTok, Zarif? Tak ada. Tak ada TikTok. Habis awak ada apa? Instagram? Instagram ada? Instagram ada. Dengan lagi apa ada? Facebook. Okay, Instagram, Facebook. Okay. Muiz? Tak ada saya. Apa yang tak ada? TikTok. TikTok tak ada. Yang lain ada lah. Instagram. Lain ada. Okay, alright. Okay. So, kalau kita ambil, since that everyone ada Instagram okay, saya fokuskan pada Instagram lah. Okay. Bila kita tengok pada Instagram okay, adalah somebody famous yang you guys follow dan sebagainya lah. Okay. So, whenever they post something yang viral,
Okay, viral tak kisahlah diorang buat video ni ke, video tu dan sebagainya viral. You guys punya interpretation on that particular video, because you guys buat adalah based on apa yang you guys nampak. Dia just post a very short, maybe for example 5 second punya clip ataupun 10 second punya clip. You guys punya interpretation, you guys apa benda lah ini, bom. You guys bom. Okay? Kalau you guys jenis orang yang keyboard warrior lah. Tapi kalau tengok orang lain, macam for example, I think the last week there was a video yang viral yang ada diorang pergi kita punya citizen ni pergi mandi dekat Sungai Pisang. Yang masa lepas government open kita punya stage punya tu, bukan stage, kita punya daerah tu. Okay, nak everyone untuk hilang. Yes, everyone now boleh pergi. Okay, semua pergi. Lepas tu there was a short clip. Saya rasa short clip tu daripada TikTok short clip tu daripada TikTok yang ada ramai gila orang berkelah, macam saya rasa macam dia buat party lah. Okay, because of that particular short clip tu ramai orang pom hentam. Dengan artis sendiri pun bagi komen, dengan orang ni bagi komen, yang ni bagi komen, semua orang bagi komen. Okay, dan kalau kita perasan, komen-komen yang diberikan adalah sangat various. Kenapa sangat various? Sebab apa? Sebab orang yang komen ni hanya nampak that particular view sahaja. Yang nampak yang ada orang ramai dekat kawasan mandi tu. Itu je orang nampak. Okay, itu apa benda lah korang ni tak sayang mak bapak korang. Apa benda lah korang ni. Korang lah penyebab COVID ni datang balik lah. Korang lah ramai lah. Sampai ada artis pun, ada 2-3 orang artis pun memberitahu. Dia kata, korang kata nak pergi cuti, nak jumpa mak bapak. Tapi bila dah dilepaskan semua pergi. Lepas tu dah kena kecam balik apa benda. Adalah dia punya story. Okay. So because of kita punya perception based on that particular satu saja, itu yang menyebabkan sebenarnya kita tak buat a truly punya depth interpretation of that particular things. Okay, kita tengok one shot dan kita fikir kita adalah betul. Apa benda kau sekarang tengah COVID ni, kau ni tak risau ni. Lepas tu you pun hentam. Dia akan jadi macam tu. Sebenarnya kita sepatutnya bila kita dapat satu benda tu, kita kena adapt dulu benda tu. Tengok dulu, analyze benda tu, apa yang ada, lepas tu baru last in the end of the day, kita bagi kita punya perception ataupun interpretation. Macam sama konsep dia bila you guys belajar sains, masa you guys tingkatan 3 ataupun tingkatan 4, tak salah saya. Kita akan buat hipotesis dahulu. Remember? Kita punya flow tu, hipotesis dahulu. Okay, apa yang kita akan dapat pada kita punya eksperimen hari ni? Okay. Kata for example, kaca ni akan pecah apabila kena api. So you pun buatlah eksperimen tu. Buat. Hujung tu kaca tu tak pecah. Lepas tu baru you guys boleh buat kesimpulan. Berdasarkan pada apa eksperimen saya dah buat, kesimpulannya apabila kaca ni kena pada api, kaca ni tidak pecah. Kenapa tidak pecah? Okay. So macam kita lah. Kita tengok satu video, kita buat hipotesis dulu. Aku tengok video ni, video viral ni, orang dah post ni sebabkan orang pergi mandi ni. Okay, you tengok pada satu view. Okay. So sekarang ni kita buat eksperimen. Eksperimen kita tu tak adalah kita pergi Sungai Pisang. Kalau siapa duduk dekat, bolehlah pergi Sungai Pisang tengok. Tapi kalau siapa duduk jauh, macam mana kita nak buat? Kita cuba cari orang-orang lain yang pergi ke Sungai Pisang pula daripada dia punya point of view. Apa sebenarnya yang berlaku? Bila kita dah dapat the real story dia, barulah kita buat kita punya sinopsis. Ini sebenarnya berlaku dekat Sungai Pisang. Ramai orang pergi ke sana, yang video ramai-ramai itu sebenarnya bukan orang pergi mandi. Video ramai-ramai itu sebenarnya rupanya ada orang lemas, ada orang nak cuba tolong. Maybe kita tak tahu dia story dia macam mana, betul kan? Maybe you sendiri pun, ramai orang kat Sungai Pisang ni, aku pergi tengok sebab belakang rumah aku. You pun pergi tengok. Rupa-rupanya orang ramai dekat satu kawasan tu bukan apa. Sebab satu kawasan tu, maybe for example, ada motor terkandas kat situ. Ramai orang nak tolong. Itu yang nampak macam ramai. Tapi yang you nampak dekat dalam orang buat dekat dalam kita punya internet tu, sebenarnya dia kata, ramai orang berpusu-pusu kat Sungai Pisang mendatangkan kebanyakan COVID dan sebagainya. Kita tidak ada. Okay? So visual dan kita punya perception kita terlampau banyak menyebabkan kadang-kadang kita ni kata apa, ada various of kita punya interpretation. That's why apabila kita nak mengeluarkan satu-satu statement tu, kita kena jaga-jaga. Sebab kadang-kadang daripada behind back sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Alright, okay. Kita reflect balik pada gambar ni. Saya nak jawab pasal gambar ni. Pernah tahu tak gambar ni pasal apa? Ataupun ini adalah first time awak tengok gambar ni?
Pernah tengok tapi tak ingat pasal apa. Pernah tengok tapi tak pernah ingat. Okey. Ini adalah gambar portrait seorang perempuan dekat satu port lah. Tadi betul lah ada orang cakap pasal port ke tribe dekat satu kawasan, saya lupa nama dia apa. Okey. Satu kawasan tu yang di mana sebenarnya perempuan ni dia bukan pakai contact lens dia memang ada penyakit mata. Secara logik kalau awak tengok pada awak punya cermin nanti, kita punya anak mata yang kecil tu sebenarnya bukan kecil ni tau. Dia tidak sekecil anak mata dia ni. Anak mata kita sini sebenarnya besar. Yang kita ada satu lapisan hitam dekat luar, sama macam dia yang ring warna hitam tu. Lepas tu kita akan ada coklat, sampai coklat. Kalau sampai biru, dia warna biru. Lepas tu kita ada anak mata yang besar lagi daripada anak mata dia. So perempuan ni ada masalah penyakit mata. So ada seorang fotografer ni, dia pergi kat kawasan ni, dia pergi tangkap gambar perempuan ni. Dia tangkap gambar perempuan ni, dia post, masuk National Geographic, dia terus jadi famous. Kenapa? Sebab pada ketika gambar tu ditangkap, memang tak ada manusia yang ada mata secantik dia. Dan semua orang kata, dia pakai contact lens ke? Dia pakai contact lens? Sebenarnya tak. Dia tak pakai contact lens. Ini adalah real mata dia sendiri. Dan bila dia orang kaji-kaji, dia orang hantar, rupanya memang betul dia ada penyakit mata. Sebab memang secara logik, tak ada manusia yang akan dapat anak mata sekecil tu. Memang dia ada penyakit mata lah. Lepas tu saya tak tahu cerita dia. Sebab apa gambar ni bukan tahun ni ataupun 2-3 tahun lepas. Dia adalah 10 tahun yang dulu tahun 2010 ke ataupun tahun 2009, saya lupa. Something like that lah dia punya gambar dia. Okay, tapi memang sangat-sangat famous lah. Lepas tu baru-baru ni pun kalau you guys boleh tengok, ada dah orang start replicate. Apa dulu tak banyak contact lens. Orang tak banyak guna contact lens, tapi nowadays banyak contact lens. Sampai contact lens yang gambar apa je, gambar pula. Yang mata kucing ke mata harimau pun boleh dapat. So ramai orang replicate lah gambar ni. You guys boleh cari kat internet ada Just type tu girl with green eyes. Nanti you guys akan jumpa ada artikel apa tulis pasal girl with green eyes tu. Right, okay. Boleh kita continue? Boleh, right. Semua okay tak ni? Sudilah subjek ni dia agak deep sikit Okay. So apa tu communication? Visual communication. Kalau macam tadi saya tanya awak, okay, visual communication is the one most important way that people communicate and share information. It is a transmission of information and ideas using symbol and imagery. Okay, seperti saya bagi tahu tadi, kita nak menyampaikan maklumat ataupun mesej melalui gambaran ataupun tadi macam simbol lah yang saya cerita dengan awak. Signage yang ada dekat luar tu. Okay. So dia juga depends pada kita. Kita boleh menggunakan teks untuk backup. Okay. Kita boleh menggunakan gambar sahaja dan sebagainya. Kalau tengok kat bawah tu tulis, visual communication is believed to be the type of that people rely on most. And it is include sign, graphic, design, film, typography and countless others example. Alright, okay. Macam saya cerita dengan awak, when every time kita beli satu telefon baru ke apa dan sebagainya, kita akan dapat satu booklet. Dekat dalam booklet tu tak kisahlah booklet tu Cina ke, bahasa Inggeris ke, macam mana ke. As long kan buku tu ada gambar, insya-Allah awak akan tahu macam mana nak pakai benda tu. Sebab apa? Kita dah biasa di-train menggunakan visualize. Okay, kita dah visual benda tu, kita dah tahu. Alright, okay. Okay, so inilah sampel-sampel yang kita selalu tengok lah. Okay, signage yang ada dekat luar tu lah. Ini yang sebelah kiri tu yang kat atas adalah signage dan sebagainya lah. Pedestrian punya road, cautions, hospital, bike road. Okay, lepas tu flammable. Lepas tu kalau dekat Malaysia ni kita ada gambar lembu. Kalau macam if let's say you guys pergi Australia, you guys akan ikut gambar kangaroo. Alright, okay. Kalau macam you guys naik dekat yang luar negara, dekat Malaysia tak ada lagi Tapi kalau you guys naik kat luar negara, maybe you guys pergi New Zealand ke ataupun Switzerland ke dan sebagainya, you guys akan dapat gambar beruang. Beware of bear. Kat sana ada bear dan sebagainya. Even though deer, okay, rusa pun ada dekat sana. So kita akan dapat every single each places akan create diorang punya own signage ataupun diorang punya own simbol sendiri. Kalau kita nak cerita pasal simbol pun is one of kita punya visual communication. Kalau kita tengok pada gambar yang sebelah kanan bawah tu, okay, sebelah kanan bawah tu awak akan nampak those simbol-simbol yang normal common kita nampak kat dalam kita punya PowerPoint. Okay, selalu PowerPoint kita akan nampak di simbol sebelum ada yang awak punya emoji. Tahu emoji?
Emoji ni sebelum sekarang ni orang tak main emoji dah, orang duk main stiker. Stiker, lepas tu hantar GIF. Emoji, okey. Sekarang ni tak. Sekarang ni orang hantar apa? Memoji. Tahu Memoji? Memoji. Saya jadi emoji awak yang hantar video yang menggunakan iPhone tu. Kan boleh tekan, kan dia boleh jadi video kan. Orang dah main tu Memoji kan. So advanced in which kadang-kadang. Okay. So bila kita ceritakan ni, ini adalah sebenarnya gambaran yang kita boleh gunakan supaya orang memahami apa cuba kita nak sampaikan. Okay. Okay, cuba kita tengok pada bahagian belah kanan bawah tu Kalau belah kanan bawah tu, yang kita nampak there was a symbol okay. Kalau perasan dekat kita tengok yang row yang start dengan brick tu, yang ada butter tu. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Row yang nombor 3 row nombor 3, kita akan start dengan batu tu. Okay, yang first one tu adalah brick. Okay, brick tu maksud dia apa? Row yang nombor 3. Kita start dengan row nombor 3 row nombor 3. Okay, yang ada first tu ada gambar brick. Okay, brick tu maksud dia apa? Siapa tahu? Brick tu maksud dia apa? Brick tu selalu sinonim dengan dinding. Dinding, betul. Dinding maksudnya apa? Brick wall. Okay, maksud dia apa? Ada dinding. Dinding, ada dinding depan dia. Okay, sebelah dia ada mangga. Mangga maksud dia apa? Safety. Okay. Lepas tu sebelah dia ada mentol. Mentol maksud dia apa? Idea. Okay, idea. Okay. Sebelah dia ada kantar. Maksud dia apa? Search. Yes, search. Okay. Sebelah dia ada gambar speaker. Maksud dia apa? Volume. Yes. Sebelah dia ada gambar kompas. Maksud dia apa? Arah. Sebelah dia ada gambar mobile phone. Maksud dia apa? Telefon. Yes. Okay. Sebelah dia ada gambar chat box. Ada gambar tick. Maksud dia apa? Certified. Okay, maybe certified. Okay, certified ataupun apa check okay dan sebagainya. Okay. Sebelah dia ada gambar kita punya file ataupun kita punya notes. Maksud dia apa? Notes. Okay, notes. Sebelah dia ada gambar macam yang ada gambar aiskrim tu. Maksud dia apa? Map. Location. Yes. Okay. Awak tengok tak? Apa benda yang awak cakap, semua awak faham. Awak tahu benda tu apa. Sebab apa? Sebab orang yang buat design benda ni, dia dah tahu visual. Dia dah visualkan benda ni, dia kata apabila aku design benda ni, semua orang akan dapat interpretation yang sama. Takkan ada orang dapat benda yang berbeza. Bila kita tengok gambar tu, tak ada orang cakap, okay, telefon ni apa? Ni Samsung sir. Tak ada orang akan sebut macam tu. Dia orang tu akan sebut, ini mobile phone. Ataupun ni gambar speaker tu. Bila gambar speaker tu, bila saya tengok, okay, ini gambar speaker ke gambar apa? Cakap, ni gambar speaker. Orang tak akan cakap, itu gambar aiskrim menggelembung sir. Gambar aiskrim menggelembung? Macam mana gambar aiskrim menggelembung? Cuba saya tegakkan benda tu. Dia jadi gambar aiskrim. Itu kalau kita tegakkan dia. Dia tak akan jadi macam tu. Even though gambar kantar tadi. Ada orang kata search. Betul search. Ada orang kata kita nak zoom. Function zoom. Yes, betul. Zoom boleh, search pun boleh. Alright. Orang tak ada kata itu adalah yang lollipop budak-budak. Betul. Sebab apa? Sebab dia dah design. Dia kata this kind of punya design memang orang akan tahu. Yang ni adalah untuk ni. Dia tak akan ada different punya interpretation. Semua orang akan dapat the same punya interpretation yang sama. That's why bila kita nak buat satu design tu sangat-sangat crucial supaya kita boleh buat design for overall. Untuk semua orang. Bukan untuk seorang sahaja. Right? Okay? So ini adalah yang dimasukkan dengan visual communication. Kita kena pandai untuk berkomunikasi melalui secara visual. Okay. Sedikit histori Okay, visual communication ni sebenarnya dia form pada memang dah lama dulu. Yang di mana bila kita nak tahu sebenarnya asal dia apabila kita tengok yang kita punya design ataupun draw yang dihasilkan dekat gua. Okay. Ini adalah design yang draw yang dilakukan dekat dalam gua lah. Okay, yang di mana dekat dalam gua tu sebenarnya dia dah tunjuk awal-awal. Diorang tak belajar diorang punya language sendiri, diorang tak tahu. So diorang apa diorang nampak lah, diorang nampak melalui mata diorang.
So untuk tinggalkan benda tu, untuk sampaikan message tu, diorang intend to lukis dekat atas batu supaya the next generation diorang akan tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Diorang akan tahu. Even though sampai sekarang ni pun, di zaman kita sekarang ni, arkeologi yang pergi buat research pasal benda ni pun, diorang tengok pun diorang boleh interpret apa yang berlaku. Oh, gambar yang pertama ni, oh ada gambar manusia yang macam ni. Gambar yang kedua ni, oh ada gambar, ada apa, awak nampak ada different Satu ada grup yang warna hitam, ada satu grup warna merah. So berkemungkinan diorang menggambarkan, oh ada dua puak dekat sini, dua tribe yang cuba nak bergaduh melawan untuk mendapatkan satu kawasan dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai visual communication. Kita cuba nak berkomunikasi secara visual. Okay? Memang dah lama ada. Daripada awal dulu. Tapi bila disebabkan kita ada different type of perception dan interpretation yang berbeza, yang sangat-sangat various, yang menyebabkan kadang-kadang information yang kita nak cuba deliver tu tak sampai. That's why datangnya kita panggil sebagai wordings ataupun text untuk support kita punya visual. Supaya orang tak misinterpret benda tu. Okay? Perasan kan kadang-kadang bila ada orang jual telefon dekat supermarket ataupun dekat Lazada ataupun Shopee, yang dijual yang fake punya version. Tahu fake punya version? Yang maksudnya yang kopi ori lah, kopi ori ke dan sebagainya. Diorang intend tu tulis juga. Kalau macam iPhone, dia tulis iPhone. Kalau macam for example, kalau tengok dekat Mudah ke ataupun dekat Facebook Market ke, ramai orang jual yang fake punya iPhone lah. Okay, fake punya iPhone adalah China punya iPhone. Dia masih lagi menggunakan tulisan yang sama. iPhone apa. Tapi sekarang tak adalah fake iPhone. Dulu masa yang iPhone 4, iPhone 5 dengan iPhone 6, masa tu memang banyak sangat fake iPhone lah. Bila beli-beli datang rupanya Android. Bukan original iPhone. Okay. So dia akan menggunakan benda yang sama. Sampai tulisan pun dia pakai tulisan yang sama. Kenapa? Sebab dia tak nak orang ada different punya perception. Oh, ini iPhone fake ni, ini bukan iPhone original. Tak, dia nak bagi orang semua sama. Perasaan sama. Tapi bila kita dah tengok iPhone tu, kita dah suruh buka dia punya App Store, rupa-rupanya Google Play Store, bukan App Store. Itu yang sebenarnya lah. Okay. So tulisan ni membantu kita. Even though dekat jalan raya ataupun dekat mana-mana shopping mall yang baru shopping mall yang baru, kalau tengok sistem parking diorang sekarang ni pun dah banyak berubah dan memudahkan kita punya cara untuk kita nak park kereta kita lah. Kalau macam dulu sangat-sangat susah kita nak park sebab kita kena cari one by one. Now because of nowadays punya sistem, diorang dah ada lighting. Perasan tak dekat atas kapak sekarang ni, kat atas tu ada lampu warna hijau merah, hijau merah, hijau merah. Kat IKEA ada perasan. Kat IKEA ada dekat IKEA. IKEA memang saya perasan memang ada lah. IKEA selalunya, lepas tu tak silap saya, dekat Pavilion. Pavilion pun ada. Okay. So apa yang dibuat sebenarnya adalah, itu adalah visual. Okay. Bila kita lalu, kita nak tengok, kata saya tengah driving sekarang ni, saya rendah tau, saya rendah. So jadi saya sama level dengan kereta-kereta yang lain tau. So bila saya nak cari parking yang sebelah sana, yang 2-3 line sebelah sana, saya tak akan boleh nampak sebab saya akan nampak hanya kereta saja. Melainkan kalau saya bawa kereta, saya akan tengok macam ni. Baru saya akan nampak, betul? Right, okay. Tapi secara logik takkan sepanjang jalan tu saya nak tengok macam ni. Kan? So apa yang diorang buat, dia kata, okay, kita boleh komunikasi dengan diorang secara visual. Dia tak adalah komunikasi, okay, kereta Sepetra ni tolong, okay, masuk row 3 ada parking. Dia takkan bagi tahu tu seorang-seorang. Kalau ada 1000 orang takkan dia takkan kena 1000 orang. So dia gunakan visual. So cara visual, dia letakkan lampu dekat bahagian atas supaya mata kita ni memang nampak dekat atas. So mana yang hijau, itu ada slot parking. So saya tengah lalu dekat first row, saya nampak, oh third row ada lampu hijau. Saya jalan depan, saya corner kiri, terus masuk third row, saya akan terus dapat parking memudahkan. Itu cara komunikasi diorang. Nampak? Benda tu simple je sebenarnya. Tapi itu adalah the most effective way untuk kita nak berkomunikasi dengan orang. Cara diorang lah, visually diorang bagi tentu. Okay? Dia nampak macam simple. Serius simple. Tapi sebenarnya itulah cara diorang berkomunikasi dengan kita. Alright? Okay? Okay. Selain tu juga, selain daripada menggunakan tu, kita ada juga menggunakan piktogram lah. Okay? Piktogram adalah di mana bahasa-bahasa lama. Bahasa-bahasa lama yang melibatkan bahasa-bahasa zaman Yunani dahulu, zaman-zaman Alexander dahulu, okey, zaman-zaman Zulkarnain dahulu, okey. Diorang menggunakan piktograf. Piktograf ni dia boleh consider sebagai simbol. Dia bukan the whole image macam kita nampak kat dalam gua tadi, okey.
dia menggunakan simbolik yang menggambarkan sesuatu. Macam for example, saya bukan arkeologi dan saya bukan orang historical, history punya orang, okay? Tapi saya pernah tengok all those gambar-gambar yang diorang bawa dekat daripada cerita The Mummy kan. Dekat dalam cave dekat Mesir tu, diorang ada satu macam bata ataupun dinding lah, dia orang tunjuk ada banyak huruf dan sebagainya lah. Okay? So setiap satu huruf tu ada maksud dia tersendiri yang menggambarkan something. Okay, kalau matahari campur ni jadi apa? Kalau yang ni campur ni jadi apa? Dia ada maksud dia tersendiri. So ini kita panggil sebagai pictograph ataupun pictogram. Yang apabila gambaran yang dia cuba sampaikan, dia gabungan-gabungan ni akan menghasilkan satu ayat yang unik lah kepada diorang punya zaman diorang pada ketika tu. Sampailah di mana diorang dah start develop kita panggil sebagai teks. Yang kita guna sekarang ni lah. M campur E campur L campur A campur Y campur U jadi Melayu. So kita tahu Melayu tu apa dan sebagainya. Okay. So ini adalah visualization diorang pada ketika tu, pada zaman tu. Alright. Okay. So dah masa tu lah orang start develop daripada batu, diorang dah convert menjadi kayu dan sebagainya lah. Okay, kayu, buku dan sebagainya. Diorang ubah daripada batu tu yang sebesar-besar alam, seberat-berat alam tu, diorang ubah menjadi buku lah, kayu sampailah senipis-nipis kertas kita zaman sekarang. Itulah sedikit histori dia. Macam mana kita punya visual communication ni bermula pada zaman dahulu. Alright, okay. So, selepas ni kita nak tengok kita punya visual theories. Visual theories ni, dia agak satu tajuk yang agak panjang. Dia akan melibatkan sensory, perceptual, okay. Lepas tu kita ada Jestok theory dalam sensory tu sendiri, proximity, similarity, continuation dan juga closure. Alright. Lepas tu constructive punya teori. Okay, memang sangat-sangat detail lah dalam ni, semiotik dan sebagainya. Benda ni awak kena tahu, okay. Tapi saya tak akan ajar awak this one untuk hari ni. Kita akan go for a second class nanti. Second class nanti kita akan ada lab, okay. Tapi dalam lab tu, 1 hour kita akan continue visual theories dulu. Lepas tu the next subsequent hours tu kita akan buat kita punya lab untuk kita punya software. Right, okay. So kita stop sampai sini dulu. Just a brief history of kita punya visual communication. Okay. The next class nanti kita akan continue dengan kita punya visual theories. Visual theories ni sangat-sangat deep. Kalau saya lepaskan pada awak untuk you guys kaji sendiri, memang you guys akan faham. Jadi saya akan cuba terangkan awak untuk kita punya next class nanti. Alright, okay, boleh? 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 Ada soalan tak? Boleh. Ada soalan tak? Ada soalan so far? Semua okey? Ke dah pening dah? Apa benda sejampi kita orang pagi-pagi buta ni kan? Saya tak tahu Okey, tak apa, jangan risau. Kalau pening ke dan sebagainya, ini adalah permulaan. InsyaAllah nanti tambah macam tu, saya akan cuba cari a simplest punya example supaya that you guys boleh faham lah apa yang saya cuba nak sampaikan. Tapi saya bagi tahu ke clear, bila kita bercerita pasal teori design ni, dia memang adalah satu subjek yang memang agak deep. Memang sangat-sangat deep. Macam kalau siapa ambil sekolah dulu, kalau ambil MX tu, macam tu lah. Kita ada Max biasa, lepas tu kita ada MX. MX tu kira macam ni lah. Awak belajar design biasa, lepas tu awak belajar deep design. Alright, okay. Tapi tak apa. InsyaAllah semua orang akan faham nanti. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pagi ni. Kalau ada soalan dan sebagainya, awak boleh tanya dekat dalam grup. Okay. Dan siapa-siapa yang masih belum masuk dalam grup kita punya Google Classroom, boleh masuk. Saya ada post link kat dalam kita punya kita punya Telegram tu. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Sama. Waalaikumsalam sir. Sama. Thank you. Sir. Ya. Ya. Saya mau tanya.